Saya baca sama dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa tuan-tuan, pertama-tamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah beri pada kita pada hari ini dan pada ketika ini. Dan hari ini tuan-tuan, kalau kita masih lagi bernafas, diberi oleh Allah Taala kesihatan maupun tidak diberi kesihatan, okey, tapi yang penting kita masih bernafas. Perkara yang paling penting sekali yang kita kena buat adalah kita kena bersegera memohon ampun pada Allah. Okey, maknanya benda yang very urgent tuan-tuan. Kalau orang nak sebut kata isu semasa, perkara yang paling penting yang kita nak kena fikir, nak kena tumpu adalah sebagaimana Allah sebut pada surah Ali Imran. Pada surah Ali Imran ayat 133. Tuan-tuan boleh rujuk pada surah Ali Imran ayat 133. Allah sebut apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa intat lil muttaqin. Allah sebut wasari'u, wahai manusia, bersegeralah kamu. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang kami sediakan kepada khas untuk orang yang bertakwa saja. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau dalam bahasa Arab, orang Arab cakap asri'. Asri' maknanya cepat, very urgent. Okey, maknanya kalau hari ni Allah bagi kita nikmat, perkara yang paling penting sekali yang kita kena minta pada Allah adalah minta ampun pada Allah. Tapi hari ini perkataan ghafara tuan-tuan, istighfar, kita ambil daripada istighfarun, ghafara, mohon ampun. Mohon ampun ni maknanya kita bertaubat, yang disebut sebagai tabah. Tabah ni maknanya ada ni makna raja'ah. Itu kita kena ngaji bahasa Arab tu. Makna apa tuan-tuan? Kembali. Kita mohon ampun pada Allah tuan-tuan. Jangan mohon ampun secara teoretikal tuan-tuan. Sebab Allah SWT ni, dia tidak akan terima kita punya amalan ni secara teori tuan-tuan. Mana teori yang bercakap di mulut saja. Allah kata yaqulu nabi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim. Allah ni dia nak kita buat tu benar-benar datang daripada hati kita. Apa tu hati tuan-tuan? Keazaman kita. Bila kita kata kita nak mohon ampun pada Allah, kita sebenarnya kena faham apa makna mohon ampun tu. Okey, apa makna taubat tu. Jadi nak faham tuan-tuan, kita kena tahu dia punya Arabic words dia supaya kita dapat right understanding ataupun full understanding. Bila kita kata ampun, orang kita kadang-kadang minta ampun istighfar, dengan cara istighfar ataupun sembahyang sunat taubat. Itu tidak cukup tuan-tuan. Keampunan ni dia mesti datang daripada hati. Makna apa? Dengan keazaman, with full understanding and full determination untuk melaksanakan perkara tersebut. Jadi nak buat benda tu kita kena faham apa makna perkataan ghafara, perkataan taba atau perkataan ada. Ghafara ataupun dipanggil taba yang disebut sebagai ada maknanya to return. Makna untuk kembali tuan-tuan. Raja'ah. Orang Arab kata mata tarja', bila kamu kembali. Maknanya kembali kepada Allah. Makna istighfar ni ataupun ghafara ni maknanya kembali kepada Allah. Keazaman untuk kembali kepada Allah. Kembali macam mana? Kembali bersungguh-sungguh mematuhi perintah Allah. Kembali sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah. Apa dia tuan-tuan? Kembali sungguh-sungguh kepada Al-Quran. Itu maksud apa dipanggil apa? Dia panggil dia panggil Allah kata bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Makna bersegeralah kamu wahai manusia kepada bersungguh-sungguh untuk memahirkan diri kamu dengan Al-Quran. Sebab keseluruhan kehidupan kita tuan-tuan adalah, saya dah cakap dulu,
pelaksanaan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keseluruhan kehidupan kita. Sebab kita ni pengamal undang-undang, kita ni lawyer tuan-tuan, pengamal undang-undang. Tapi lawyer yang terbaik adalah yang menghafaz undang-undang tersebut dan melaksanakan dia. Itu yang kita nak apa? Kita nak ambil iktibar. Jadi hari ni tuan-tuan, itu sebab kenapa apa juga kita kena belajar daripada Al-Quran tuan-tuan. Sebab Al-Quran sahaja yang akan bagi kita right understanding, right perception. Lepas tu satu lagi yang ada pada Al-Quran yang tidak ada pada buku lain tuan-tuan, adalah hidayat. Apa tu hidayat tuan-tuan? Bila kita belajar dia, kita dapat right understanding, full understanding, dan dalam masa yang sama kita dapat the motivation, the strength untuk melaksanakan dia secara berkualiti. Yang ni buku lain tak ada tuan-tuan, kecuali dia hanya duduk pada ayat-ayat Al-Quran sahaja. Sebab yang boleh motivate kita ayat Quran, bukan perkataan manusia. Buku motivasi macam mana bagus kalau tuan-tuan, kalau dia tidak didahului dengan ayat Quran, dia tidak akan bagi kesan pada kita. Kesan dia cuma just bagi kita semangat yang bersifat sementara. Hanya Al-Quran sahaja yang bagi, dia panggil apa? Hidayat. Maknanya nak guide kita tuan-tuan every day dalam kita punya day to day punya aktiviti kepada jalan yang betul. Itu sebab kenapa kita kena mahirkan diri kita dengan Al-Quran. Itu sebab hari ni tuan-tuan, sepanjang bulan Rejab, sepanjang bulan Sya'ban ni, biasanya kita dengar imam kita ataupun siapa-siapa ustaz kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hari ni kita nak baca doa pun kita kena baca dengan right understanding. Kita kata hari ni, ya Allah bagi saya barakah pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, bagi saya, dia panggil apa, peluang untuk berjumpa dengan Ramadan. Tapi hari ini tuan-tuan, kita nak minta, kita kena minta dengan full understanding. Bagi barakah. Kita minta barakah bulan Sya'ban ni. Apa nak mana barakah tuan? Orang kita pun faham barakah, bertambah-tambah kebaikan. Tapi hari ini sebahagian daripada kita kat luar faham baik apa yang mereka suka. Apa yang mereka suka baik, yang mereka tak suka tak baik. Itu sebab hari ini bila dia minta barakah pada Allah, apa makna barakah? Ya Allah bagilah saya sihat bulan Rejab ni. Bagilah saya apa? Rezeki lebih bulan Rejab ni. Itu bukan makna barakah tuan. Dulu kita dah sebut perkataan al-barakatu bermakna al-khair. Okey, itu sebab dalam Quran tuan-tuan. Perkataan baik ni Allah guna dalam banyak form tuan-tuan. Dalam banyak dia panggil words. Perkataan al-hasanatu makna baik. Perkataan al-khair maknanya baik. Perkataan al-birru pun maknanya baik. Perkataan at-tayyibu pun maknanya baik. Apa lagi? Perkataan yang Allah gunakan dengan makna baik. Okey. Tapi kesemua perkataan ni membawa satu makna saja. Apa makna dia? At-taqwa. Hari ini kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan bagi saya kebaikan dunia ni. Apa tu kebaikan dunia tuan? Itu pun orang salah faham juga. Orang faham kebaikan dunia ni rezeki lebih, sihat, itu bukan kebaikan dunia tuan. Itu kurniaan Allah. Kebaikan dunia apa dia? Kebaikan dunia kalau kita sihat, kita taat pada Allah, kita rapat pada Al-Quran, pada Allah, itu dipanggil kebaikan dunia. Kalau kita tak sihat pun tuan-tuan, tapi kita taat pada Allah, itu dipanggil kebaikan dunia. So kebaikan dunia ni sebenarnya apa? Amal soleh. Jadi yang kita minta pada Allah al-barakah ni, maknanya bagi saya pada bulan Rejab, bulan Sya'ban ni bersungguh-sungguh dapat amal soleh ya Allah, dapat taat kepada kamu. Itu maksud al-barakah tu. Tapi tuan-tuan, nak dapat kita barakah ni, barakah duduk kat mana? Barakah bila Allah define barakah tu amal soleh, maknanya mematuhi perintah Allah. Bermakna tuan-tuan, barakah ni duduk pada satu tempat saja. Apa dia? Al-Quran. Tuan-tuan boleh rujuk balik pada buku saya tuan-tuan. Buku saya pada muka surat X11 tu. Yang awal-awal dulu pada bahagian mukaddimah tu. Pada Roman punya tulisan muka surat tu X11, dekat situ saya ada letak ayat Quran dia. Dan ayat Quran tu duduk pada surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah yang nombor ke-6, surah yang ke-6 ayat 155. Yang Allah sebut pasal al-barakatuh. Allah kata wa hadza kitabun anzalnahu barakun. Ini kitab kami turunkan ia bawa barakah. Mana barakah ni hanya duduk pada Al-Quran tuan. Sebab al-barakatuh bermakna at-taqwa, dan at-taqwa hanya boleh dapat melalui Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Okey? Maknanya Allah kata barakah tu
duduk pada Al-Quran. Jadi kalau kita minta hari ni pada bulan Rejab, bulan Syaban, ya Allah bagi saya barakah, maknanya bagi saya boleh mahir dengan Al-Quran ni. Itu maksud dia. Itu sebab hari ni kita nak minta, kita kena minta dengan right understanding. Kalau minta dengan wrong understanding, tuan-tuan, kita takkan dapat kebaikan daripada apa yang kita minta. Jadi Allah sebut barakah itu hadza kitabun anzalnahu barakun. Ini kitab kami turunkan, ia bawa barakah. Jadi nak dapat barakah ni macam mana? Allah kata fattabi'uhu. Ikutilah ia, Allah kata. Wattaqu, amalkanlah dia dengan ikhlas. La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat daripada aku, wahai manusia. Kita tuan-tuan, kita nak duduk baik dengan di dunia ni, kita perlu rahmat Allah. Apa tu rahmat? Belas kasihan Allah. Kita nak masuk syurga pun kita perlu kepada belas kasihan Allah. Hanya dengan amal kita, kita tak boleh masuk syurga. Tetapi Allah kata, kamu nak belas kasihan aku, wahai manusia, kamu kena ikut Al-Quran. Tapi hari ni orang ubah ayat ni, tuan-tuan. Orang buat apa? Hadza kitabun anzalnahu barakun. Mereka apa? Faqra'uhu. Mereka buat apa? Mereka baca saja. Hari ini Allah suruh fattabi'u, ikuti ia. Tapi hari ini manusia baca saja. Tidakkah mereka menukar ayat Quran? Nampak apa? Yang ni yang kita nak kena ngaji Quran sungguh-sungguh. Jadi apa doa yang tuan-tuan nak minta sebenarnya pada bulan Syaban, tuan-tuan? Okey, termasuk Ramadan ni. Okey, yang dekat, ya Allah bagi saya barakah bulan apa? Bulan dia panggil apa? Bulan Syaban ni. Nak cakap apa? Ya Allah, ya Allah bagi saya boleh mahir Al-Quran tu, ya Allah. Itu yang kita nak minta. Kita kena minta very specific, tuan-tuan, supaya dia akan influence your behavior. Jangan kita minta, tuan-tuan, tapi kita minta benda yang kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita minta tu supaya kita akan dapat manfaat dia. Bila kita kata ya Allah bagi saya mahir sungguh-sungguh Al-Quran tu, baru dia akan motivate kita, tuan-tuan, untuk sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Tapi hari ni kalau kita minta ya Allah bagi saya barakah bulan Rejab ni, kalau kita misunderstood perkataan barakah ni, mana bagi saya kebaikan, bagi saya rezeki lebih, apa yang kita akan buat bulan Syaban dan bulan Ramadan, tuan-tuan? Itu sebab orang tunggang langgang menyaga pada bulan Ramadan. Dia kata apa? Sebab bulan Ramadan ni penuh barakah, Ustaz. Apa Ustaz? Dia kata bulan Ramadan ni barakah, Ustaz. Apa Ustaz? Apa yang dia faham barakah? Menyaga 5 kali untung, Ustaz. Nampak? Bukan saya kata tak boleh menyaga, tuan, tidak, tuan. Tapi hari ni, tuan-tuan, apa guna kita untung 5, 6 kali, 10 kali, tapi at the expense, tuan-tuan, kita tak dapat semayang tarawih. At the expense, tuan-tuan, kita tak dapat mengaji Quran sungguh-sungguh. Kita tak dapat minta doa sungguh-sungguh pada Allah. Kita tak dapat dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Cuba tuan-tuan perhati sekali, tuan-tuan, pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Orang yang menyaga di pasar Ramadan, bukan saya kata tak boleh menyaga, tidak, tuan-tuan. Tapi pukul berapa pun mereka dapat semayang maghrib? Pukul berapa, tuan-tuan? Walaupun tak semua, tuan-tuan. Kita nak ambil ni bagi pelajaran bagi kita. Sebab tawaran yang Allah bagi pada bulan Ramadan tu bukan selalu, tuan-tuan. Dan ini pun belum masuk lagi, dan kita pun belum tentu kita akan berjumpa dengan Ramadan. Sebab ada lagi beberapa hari. Itu yang kita minta sungguh-sungguh pada Allah, bagi saya peluang untuk memasuki Ramadan supaya saya dapat memanfaatkan dia sebaik yang mungkin. Bulan Ramadan itu penuh barakah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Dan apa tujuannya? Bulan Ramadan Allah bagi nak train kita, tuan-tuan, supaya kita ni jadi you are the best. Kamu adalah manusia yang terbaik. Siapa dia? Orang yang paling bertakwa. Itu yang kita nak minta. Jadi kalau kita nak minta pada Allah, ya Allah bagi saya sungguh-sungguh boleh mahir Quran, tuan. Saya nak tanya, tuan-tuan, macam mana nak mahir Quran? Mula-mula nak mahir Quran ni apa kita kena buat, tuan? Okey, nombor 1, kita kena force ourselves supaya kita boleh mahir baca dia. Nampak tak? Mahir baca dia. Berapa tahun dah kita hidup, tuan-tuan? 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Saya nak tanya, tuan-tuan, sejak kita hidup selama berpuluh-puluh tahun ni, kalau kita baca Quran tu daripada Fatihah sampai Qul a'udzu birabbil nas, tuan, mahir lah kita baca. Mahir, tuan. Kalau benar-benar kita kata saya beriman dengan Al-Quran. Apa makna beriman dengan Al-Quran? Sayang dengan Al-Quran. Cinta dengan Al-Quran. Kalau kita cinta suatu benda, tuan-tuan, kita akan sungguh-sungguh mendekati benda tu.
Tapi kita tak mahu perkataan beriman tu hanya duduk di lidah tuan. Tak mahu. Yaqulu nabi al-sinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka cakap dengan mulut mereka, tidak ada benda yang Allah beritahu kita tuan-tuan, calon syurga ni adalah orang yang bertakwa. Pada ayat yang saya baca tadi, uiddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh mahirkan kita tuan-tuan dengan Al-Quran, bolehkah kita layak jadi calon syurga? Nampak tak? Itu yang kita kena fikirkan secara serius ni. Ini bulan yang Allah nak buka pada kita ni. Kalau diizinkan kita berjumpa tuan-tuan, ini kita punya visi kita. Apa doa yang paling penting yang tuan-tuan kena minta pada bulan Syaban dan bulan Ramadan ni? Ya Allah, bagi saya mahir dengan Quran tu. Apa dia? Bagi saya boleh hafal 30 juzuk Quran tu, ya Allah. Itu doa yang tuan-tuan kena minta yang sebenarnya. Okey, jangan cakap apa? Ngapal Quran ni orang tertentu saja boleh buat, Ustaz. Cuba tanya diri kita, tak ada ke dalam diri kita cita-cita nak hafal 30 juzuk Al-Quran? Cuba tanya diri kita, kalau benar-benar kita sayang dengan Al-Quran. Nampak tak? Apa definisi orang yang menghafal 30 juzuk Al-Quran tuan? Apa definisi dia? Definisi yang dibuat oleh manusia dengan definisi yang diletak oleh Allah SWT tak sama tuan-tuan. Definisi yang letak oleh Allah SWT, orang yang menghafal 30 juzuk Al-Quran ini berbeza dengan definisi yang dibuat oleh manusia. Siapa yang dipanggil Al-Hafiz. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu definisi itu, tuan-tuan datang 5 hari bulan. Petronas akan buat program tuan-tuan. Program seminar. Dah keluar iklan belum? Ustaz Syukri dah keluarkan iklan belum? Cuba kita rujuk pada apa? Sebab kita akan buat satu seminar untuk Petronas, khas untuk Petronas, warga Petronas. Sebab kita dah nak lancarkan program untuk warga Petronas 1 hari 1 ayat. Itu dia punya general rule dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mampu hafal 1 hari 1 ayat, 1 minggu 1 ayat pun tak apa. Nanti kita akan cerita tu, dan program tu akan mula dari pukul 9. Sebab setakat ni saya pernah ceramah, tapi saya cuma ada 1 jam, very limited time tuan-tuan. Jadi saya tak boleh cerita in detail macam mana orang yang macam kita yang dipanggil no time student ni boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Jadi tuan-tuan please come. Saya akan buat 2 program tu, satu untuk Petronas pada 5 bulan, dan saya akan buat untuk public program tu di Dewan Muktamar Pusat Islam pada 12 Julai. Itu untuk public lah. Dekat situ. Sebab apa tuan-tuan, kita nak kempen sungguh-sungguh supaya Ramadan ni tuan-tuan dia menjadi Ramadan yang benar-benar bermanfaat bagi kita. Sebab mungkin ia Ramadan yang terakhir tuan-tuan. Jadi kita nak supaya doa yang tuan-tuan nak kena minta mula daripada bulan Rejab tuan-tuan, bulan Syaban ni, ya Allah bagi saya sungguh-sungguh peluang ya Allah untuk hafal 30 juzuk Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, bagi saya boleh faham apa yang saya baca tu. Yang ketiga tuan-tuan, dia minta apa? Bagi saya boleh amalkan dengan ikhlas, letak saya jadi orang yang bertakwa supaya saya layak nak jadi calon syurga. Itu doa yang tuan-tuan kena minta daripada sekarang sampai masuk Ramadan. Jangan minta secara umum tuan-tuan. Sebab kalau kita minta kita jadi orang yang terbaik di sisi Allah tuan-tuan, yang lain tuan-tuan tak perlu minta tuan-tuan. Okey? Kalau tuan-tuan minta, ya Allah bagi saya orang yang bertakwa, jadi orang yang bertakwa, orang yang sungguh-sungguh fokus pada Al-Quran, nak mahir Al-Quran. Yang lain tuan-tuan tak perlu minta. Sebab saya nak tanya tuan-tuan, kalau orang kafir tuan-tuan yang ingkar pada Allah tu, Allah jaga dia tuan-tuan, dari segi kebajikan dekat dunia pun dia dapat makanan. Takkanlah kita orang yang Allah letak sebagai orang yang terbaik tidak akan dijaga oleh Allah. Nampak tu? So minta benda dia punya punca dia dulu. Kita hendakkan kebaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kebaikan tu duduk pada Al-Quran. Jadi cari punca dia. Kalau tuan-tuan minta yang tu, yang lain tuan-tuan tak minta tuan-tuan, yang lain semua ditanggung oleh Allah. Itu sebab Allah dah sebut pada surah Hud, Allah kata fa'budhu, wahai manusia taat pada aku, jadi manusia yang bertakwa, bersungguh-sungguh dekatkan diri kamu dengan Al-Quran, wa tawakkal alaihi. Apa makna wa tawakkal alaihi? You can trust me, I will take care of you, the whole of your life, bukan saja dekat dunia tapi di akhirat nanti. Nampak tuan? Jadi jadikan kita orang yang bijak tuan. Jangan jadi kita orang yang tidak bijak. Dan orang yang bijak ni adalah orang yang dipandu oleh Allah tiap-tiap hari dalam decision making dia. Tapi siapa yang dipandu oleh Allah? Allah kata wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang sayang kepada Allah, Allah kata aku akan pandu hati dia tuan, nak buat decision making. Nanti ada, kalau saya tak silap tuan-tuan,
Ramadan nanti saya akan sekurang-kurangnya saya akan ada 2 program dekat sini. Satu ceramah biasa ni, satu lagi hari Jumaat. Dan hari Jumaat tu tajuk yang saya akan pilih adalah pengurusan risiko dalam kehidupan. Macam mana nak mengurus risiko kehidupan kita. Petronas banyak ada risk management kan tapi itu pun masa very limited tuan-tuan Kalau hari Jumaat I only have mungkin half to 40 minutes saja. Jadi tuan-tuan kalau minat nak faham apa tu pengurusan risiko secara umum lah saya tak boleh bagi secara detail. Okey. Tuan-tuan datang hari Jumaat yang ke berapa lah. Nanti rujuk pada bahagian kebajikan. Okey. Jadi balik pada kita punya. Jadi tuan-tuan please come tuan-tuan pada 5 hari bulan tu tuan-tuan tolong datang. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan bagaimana nak menghafal 30 juzuk Al-Quran. Bukan saja nak menghafal, nak mahir baca Quran tu daripada mula sampai habis. Hatta tuan-tuan tak kerti baca pun hari ni tuan-tuan, it's okay. Tapi tuan-tuan kena belajar ilmu macam mana nak memahirkan bacaan dia. Hatta tuan-tuan tak kerti satu benda pun makna Al-Quran hari ni, it's okay. Tapi tuan-tuan kena belajar. Nanti saya tunjuk macam mana nak memahami Quran tu. Okey? Dan juga nak apa orang kata nak menghafal 30 juzuk. Ini saya dah cerita dulu pengalaman saya yang lalu tuan-tuan Walaupun apa yang saya minta pada Allah ketika saya di Mekah dulu. Ketika saya di Mekah dulu saya dah cerita, saya ulang balik tuan-tuan saya minta pada Allah masa tu saya buat hafal 3 juzuk tuan-tuan Saya minta sama Allah untuk hafal 30 juzuk. Walaupun masa tu saya tak nampak jalan tuan-tuan. Tapi saya minta depan Kaabah tu. Masa saya tawaf saya minta ya Allah, saya tak nampak jalan ya Allah. Tapi saya nak cuba juga hafal 30 juzuk ni. Okey. Walaupun belakang kepala saya tu saya tak confident sebenarnya. Tapi saya minta saja. Okey, tapi tuan-tuan kena tahu bahawa Quran ni dicahaya. Kenapa kita tak nampak? Sebab kita masih duduk dalam gelap. Jadi bila kita baca Quran, Quran tu cahaya, nurun ala nur. Jadi bila kita buat aja tuan-tuan, Allah akan bagi lampu picit pada kita. Suluh di mana sebelum ni kita tak pernah fikir kita nak hafal Quran. Allah akan suluh cahaya tu. Jadi itu masa saya di Mekah dulu. Saya minta 3 doa tuan-tuan. Minta apa? Doa supaya saya boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Doa supaya saya boleh faham apa yang saya baca tu. Okey. Dan yang ketiga saya minta apa tuan? Saya minta Allah kurniakan saya 12 orang anak. Masa tu. Tapi Allah bagi 13. Maksud tu. Lepas tu saya minta apa lagi tuan-tuan? Saya minta supaya anak-anak saya ni semua hafal Quran tuan-tuan. Setakat ni Allah baru bagi 9 baru. Dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Tapi saya dah beritahu tuan-tuan ada satu doa saya lupa nak minta. Apa dia? Apa dia saya lupa nak minta dulu? Apa dia? Tambah 2. Bukan yang tu. Yang tu belum sempat minta lagi. Yang saya minta tuan-tuan, saya terlupa nak minta supaya murid-murid saya semua hafal 30 juzuk Al-Quran tuan-tuan. Itu saya lupa nak minta. Okey. Tapi orang cakap ustaz pergi nanti minta lah yang tu. Belum sempat pergi. Dah 3 tahun saya tak pergi lagi tuan-tuan Tak sempat pergi. Tak ada kelapangan lagi nak pergi. Okey. Tapi kalau nak tunggu saya nak pergi umrah lagi sekali ni, tak tahu bila saya nak pergi sebab saya tak plan lagi nak pergi. Okey. Tapi saya nak ambil peluang Ramadan. Ramadan tuan Okey. Tawaran yang Allah buat di Mekah tuan-tuan serupa dengan tawaran yang Allah buat pada bulan Ramadan. Allah buka rahmat dia seluas-luasnya. Kalau orang yang pergi umrah, pergi haji dan Mekah, dia jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila jadi tetamu, Allah akan layan dengan baik. Dan kita kalau Allah benarkan kita masuk Ramadan tuan-tuan, kita akan jadi tetamu Allah juga di bulan Ramadan. Okey, sebab Allah akan buka rahmat dia seluas-luasnya. Jadi jangan minta benda yang kecil tuan-tuan. Saya takkan minta benda yang kecil bulan Ramadan. Okey, itu sebab bila saya nak buat seminar ni 5 hari bulan tu untuk Petronas dan 12 hari bulan untuk apa? Public punya seminar. Okey, saya nak minta apa tuan-tuan? Saya nak minta supaya terutama orang yang datang seminar tu, kita nak minta supaya Allah buka hati kita semua boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Allah buka hati anak-anak kita tuan-tuan, semua boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Tuan-tuan nak ke tak nak? Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan datang seminar tu. Yang 5 hari bulan insya-Allah kita akan buat untuk warga Petronas. Okey. Tapi yang 12 hari bulan tu kalau ada kawan-kawan tuan-tuan nak luar daripada luar nak datang, suruh datang 12 hari bulan di Dewan Muktamar Pusat Islam.
Okey. Dewan Pertama. Hari tu pun kita buat maps dekat dekat Sedang sana. Itu masa tu parenting punya program. Okey. Tapi orang lain anjurkanlah. Dia jemput saya. Tuan-tuan tahu berapa orang datang? 1,500 orang masa tu. Dan saya dah iklan untuk seminar ni pada mereka. Okey. Jadi sebagai warga Petronas, you bernasib baik sebab insya-Allah Petronas akan buat. Tapi kalau orang awam, okey, mereka boleh datang kepada Dewan Pertama PAS. Tapi please come tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya saya apa hukum datang seminar tu, hukum dia wajib. Sebab apa tuan-tuan? Sebab belajar Quran tu hukum dia wajib. Kalau tuan-tuan. Jadi mulai daripada hari ni tuan-tuan kena plan tuan-tuan punya masa, tolong jangan miss seminar tu. Okey? Sebab saya bila buat dengan program, dengan public program tuan-tuan, saya tak dapat buat banyak. Ini pun dah tangguh dekat 2 bulan 3 bulan. Patutnya kita dah buat seminar ni 2 bulan lepas. Tapi mandangkan tarikh tak dapat, alhamdulillah kita dapat tarikh pada 5 bulan. Jadi tuan, sebab apa kita nak teruskan benda tu tuan-tuan? Sebab kalau kita lambat buat seminar besok, kita tak dapat teruskan program tu. Program nak menghafal satu hari satu ayat. Tapi kalau kita tak mampu hafal satu hari satu ayat pun, 1 minggu satu ayat pun dah cukup tuan-tuan. Dah cukup baik tuan-tuan kalau boleh hafal. Tapi yang penting istiqamah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita hafal, kita akan baca selalu tuan-tuan. Dalam kereta kita boleh baca, sambil berjalan kita boleh baca. Dan bila kita baca, cahaya Al-Quran tu akan duduk kat kita. Yang tu yang Allah akan buka kita punya ilmu kita tiap-tiap hari tuan-tuan. Dan kita boleh belajar daripada persekitaran kita tiap-tiap hari. Kalau Al-Quran itu ada di hati kita. Itu sebab Rasulullah SAW sebut dalam hadis dia kata apa? Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil khat. Sungguhnya orang yang tidak ada sedikit pada Al-Quran di hati dia seperti rumah yang usang tuan-tuan. Rumah yang buruk. Rumah yang usang, rumah yang buruk ni siapa duduk tuan-tuan? Siapa duduk? Syaitan lah. Itu sebab kita kena letak Quran ni di hati kita. Sebenarnya tuan-tuan terlalu mudah untuk menghafal Quran. Itu sebab tapi menghafal Quran ni kita perlu pada 2 ilmu. Satu ilmu sikap, satu lagi ilmu teknikal. Itu tuan-tuan boleh dapat nanti apabila kita bincang dalam seminar yang kita akan adakan. Okey, insya-Allah tuan-tuan. Okey, sebab saya target kalau public program pada 12 Julai itu saya target 1,000 orang audien tapi Petronas saya tak tahu berapa dia nak ambil. Saya tak tahu ada tak dewan yang boleh muat 1,000. Kalkulasi ada. Nanti saya bincang Ustaz Syukri. Okey. Kalau boleh dapat 1,000 audien lagi bagus. Sebab apa? Sebab kita nak mulakan dekat KLCC dulu. Nanti kita akan mulakan di Pantai Timur. Sebab orang Pantai Timur pun dah minta dah. Dia kata bila lagi Ustaz nak datang ni. Okey. Tapi kita buat KLCC dulu. Lepas tu kita akan anjur. Sebab dia program ni tak akan berhenti dengan seminar tuan. Selepas seminar ni kita akan buat proper kelas. Okey. Kita akan pecah-pecah benda tu. Siapa nak masuk kelas kita akan pecahkan jadi kelas. Sebab apa? Kalau kita tak buat benda tu secara berterusan, dia tidak akan apa? Follow up dia. Dan saya akan monitor benda tu. Dan saya akan katakan guru-guru saya kat sini nanti untuk monitor benda tu. Di samping kita train guru-guru yang ada di Petronas ni. Okey, supaya program ni dia jadi berterusan supaya saya nak buka apa tuan-tuan, utamanya khas untuk you warga Petronas ni, kita nak barakah. Barakah ni hanya duduk pada Al-Quran. Kita sangat perlu pada barakah. Tuan-tuan cuba perhatikan tuan-tuan kadang-kadang bila saya datang sini, kadang-kadang ada masa kita sembahyang hajat kan, betul? Kita minta daripada siapa tu? Daripada Allah tuan-tuan. Dan di sekeliling kita tuan-tuan, kita dipenuhi dengan berbagai-bagai risiko tuan-tuan. Macam mana kita nak manage the risk? Nampak tak? Tuan-tuan takkan boleh manage the risk tuan-tuan kalau tuan-tuan tak dapat guidance daripada Allah. The best risk manager tuan-tuan adalah orang yang dapat guidance daripada Allah SWT. Itu